Kita berkenalan dengan rakan kita, rakan yang kita kongsi sebenarnya alam semula jadi ini, tapir. Dan ia merupakan haiwan yang juga sebahagian daripada tarikan utama di zoo negara ketika dilawati oleh semua pengunjung. Namun ada hari yang tersendiri untuk menyambut haiwan yang istimewa ini, Hari Tapir Sedunia. Kita bersama dengan tamu saya, Encik Muhammad Samsudin Muhammad Suri, pegawai pakar bidang khusus Perissodactyla, bahagian konservasi hidupan liar di Jabatan Perhilitan. Terima kasih kerana bersama kami. Sama-sama. Mukadimahnya kita ingin tahu apakah sebenarnya maksud di sebalik perkataan Perissodactyla. Silakan. Okey, terima kasih. Sebelum tu saya ingin mengucapkanlah banyak terima kasih pada PRTM kerana telah menjemput kami untuk bersama-sama berkongsi tentang cerita tapir pada sambutan Hari Tapir Sedunia pada hari ini yang jatuhnya pada 27 April. Sama-sama. Jadi soalan tadi berkaitan dengan Perissodactyla. Sebenarnya Perissodactyla ni adalah satu nama yang diwujudkan dalam sistem perkelasan haiwan lah. Dia dalam peringkat yang agak lebih tinggi, iaitu dia dipanggil order lah, order. Di mana kalau tapir ni dia sekali dengan dua lagi haiwan, iaitu badak dan juga kuda. Jadi dia dikumpulkan dalam satu penggelasan peringkat order, iaitu Perissodactyla. Mungkin nak tahu juga apa dia Perissodactyla tu kan. Perissodactyla ni sebenarnya ialah kumpulan haiwan yang berkuku ganjil. Berkuku ganjil. Kan. Macam kalau badak dia berkuku 3. Kalau kuda berkuku 1. Dan tapir ni kaki belakang dia berkuku 3. Jadi sebab itulah dia dikumpulkan dalam satu penggelasan peringkat order. Jadi menariklah yang itu kerana kita di Malaysia ni kita hanya ada dua saja kumpulan, iaitu tapir dan juga badak. Yang kuda kita tak ada dalam hutan kita. Ya, dan ini adalah keunikan sebenarnya di bumi Malaysia ni. Pelbagai hidupan liar wujud di dalam ekosistem hutan kita. Namun tapir ini unik. Apakah sebenarnya signifikan di sebalik sambutan Hari Tapir? Oh, ya. Negara kita menyambut Hari Tapir Sedunia yang jatuh dia pada hari ini. Dia bukan sajalah di negara kita, sebenarnya di luar negara pun disambut di seluruh dunia. Terutama di negara seperti di Amerika Selatan dan Amerika Tengah, kerana negara tersebut juga ada tapir. Cumanya kita di Malaysia ni kita ada spesies tapir yang dipanggil tapir Melaya ataupun Melayan tapir. Dan yang lagi 3 tu terdapat di Amerika Selatan dan juga Amerika Tengah. Yang untuk di Amerika Selatan tu dipanggil lowland tapir ataupun Tapirus terrestis. Dan 2 lagi tu terdapat di Amerika Tengah, iaitu mountain tapir dan juga bed tapir. Bearded tapir. Ya, bearded tapir. Right. Jadi seterusnya itu adalah mungkin jenis-jenis tapir. Apakah keunikan tapir itu sendiri? Kenapa tapir ni satu haiwan yang begitu unik dan terdapat berapa jenis tapir secara keseluruhan? Ya, okey. Banyak sebenarnya kalau cerita pasal keunikan tapir tu. Dari segi namanya pun dah agak unik kerana tapir ni banyak nama. Banyak nama diberikan. Kalau dia pada masyarakat orang Melayu, ada yang manggil sebagai tenuk ataupun cipan. Dan setengah juga panggil dia sebagai di badak tampung, ataupun di masyarakat di sebelah utara pantai timur ada yang manggil dia sebagai badak tuli. Mungkin kerana dia kurang deria pendengaran dia, tetapi sebenarnya dia mempunyai deria pendengaran yang agak tajam selain daripada deria bau dia. Cuma dari segi penglihatan dia agak terhad lah. Jadi itu dari segi keunikan dari segi nama tadi. Kalau dia masyarakat China, dia ada sebut nama Mo, dia panggil Mo.
Jadi kalau kita lihat di skrin sekarang, ini adalah tapir yang baru dilahirkan. Ya, ini anak tapir yang berumur lebih kurang 1 hari. Dan kalau kita lihat ya, dia lihat anak yang lahir ni dia berbeza dengan yang induk. Dari segi color dia kan. Kalau yang dewasa, dia ada 2 color lah, warna putih dan juga warna hitam. Tapi yang anak kalau kita lihat tu dia bercorak berbintik-bintik dan berjalur macam tembikai lah. Seolah tembikai kan. Tapi color tu ataupun pattern ataupun corak tadi tu dia akan berangsur hilang lah. Apabila dia berumur lebih kurang dalam 3,5 hingga 4 bulan macam tu, dia akan rupa mengikut seperti induk dia lah. Hitam dan juga putih. Jadi memang agak menarik. Semua tapir yang ada, yang 4 spesies tapir yang ada di dunia ni, memang anak dia memang mempunyai pattern yang berlainan dengan induk dia. Jadi apakah makanan utama tapir? Oh, tapir dia sebenarnya adalah satu sejenis haiwan pemakan daun ataupun herbivore. Di dalam habitat semula jadi dia makan banyak jenis daun. Lebih kurang dalam berdasarkan kajian yang telah dijalankan sebelum ni, lebih daripada 200 spesies daun yang dimakan dalam hutan semula jadi lah. Jadi sebab itu dia ni digelar juga sebagai haiwan yang seed dispersal ataupun penyebar biji benih, kerana dia makan banyak tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buah hutan. Dan kalau kita lihat tapir ni dia makan pucuk-pucuk daun dan juga ranting. Sebab dia dikelaskan sebagai haiwan browsers lah, ataupun mengambil makanan bahagian pucuk-pucuk. Sebab tu kelebihan tapir ni dia mempunyai muncung seperti belalai kan. Yang itu sebenarnya tujuan dia selain dia untuk menghidu, dia juga untuk grab ataupun untuk ambil makanan. Jadi unik dia di situ kerana dia sebagai pemakan pokok-pokok hutan yang banyak, jadi dia pun sebagai membentuk pertumbuhan pokok-pokok lah. Kalau dari segi konservasi kita boleh anggap dia sebagai gardener of the forest lah, ataupun tukang kebun lah, kerana dia mengekalkan bentuk tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam hutan semula jadi. Ya, apabila dilihat peranannya sebegitu, sudah pasti kita dapat faham apakah signifikan sebenarnya kewujudan tapir dalam ekosistem kita. Namun begitu, berapa jumlah bilangan tapir yang masih ada dalam ekosistem hutan semula jadi? Itu terima kasih soalan yang selalu tanyakan. Sebenarnya kita tak ada bilangan yang tepat secara tepatnya lah berapa bilangan tapir yang ada dalam negara kita. Tapi kita setakat ni kita gunakan anggaran yang kita kaji berdasarkan secara survey biasa ataupun kita gunakan perangkap kamera. Dan anggaran ini kita guna pakai sekarang ni dianggarkan sebanyak lebih kurang 1,500 ekor lah anggaran dia. 1,500? Ya. Tak banyak. Tak banyak. Dan ini adalah suatu situasi yang agak membimbangkan. Apakah ancaman utama yang dihadapi oleh tapir? Okey. Apabila dia dah bilangan dia terlampau rendah begitu kan, atau tak terlampau rendah tetapi dianggap sebagai rendah lah, bukannya banyak, dia hidup di hutan semula jadi, di kawasan habitat yang memerlukan tumbuh-tumbuhan. Jadi sekiranya habitatnya terganggu ataupun hilang ataupun dia terkepung terpisah-pisah, jadi memberi kesan lah kepada dia. Dan kesan paling jelas kalau kita lihat dia terkeluar daripada habitat dia ataupun tersesat lah. Sebab tu kita lihat kebanyakan pada masa ini trend ataupun kejadian tapir memasuki kawasan perumahan, masuk ke kawasan pertanian. Ada yang masuk ke kawasan betul-betul ke kawasan dalam rumah pun ada. Jadi ini tapir dia sebab dia sebenarnya dia satu haiwan yang mempunyai jarak perjalanan yang
luas ataupun jauh. Sehari dia boleh bergerak dalam 20-30 km. So begitulah kalau kita lihat kalau tapir tu dia habitat dia dah jadi terpulau, dia memang sering akan terkeluar, tersesat, dan seterusnya dia akan jadi mangsa lah kepada kemalangan jalan raya yang sekarang kita sering lihat di mass media, di akhbar, berita-berita kemalangan tapir di jalan raya. Dan ini kalau to put in perspektif atau kita nak lihat secara perspektifnya, sepanjang 10 tahun yang lepas hingga kini, lebih daripada 140 ekor dah tapir yang menjadi mangsa atau mati di jalan raya. Dan ini menjadi sebenarnya agak kerugian lah dari sudut ekonomi dan juga dari sudut biodiversiti negara. Jadi apakah usaha Perhilitan dalam cuba untuk memulihkan kembali populasi semula jadi tapir dan juga memberi mungkin penerangan kepada manusia yang berkongsi alam ini bersama dengan mereka, supaya sedar tentang wujudnya satu konflik di antara tapir yang merupakan tukang kebun hutan dan manusia? Okey, sebenarnya banyaklah usaha-usaha yang telah dijalankan, khususnya pihak Jabatan Perhilitan sendiri untuk meningkatkan lagi konservasi terhadap spesies tapir ini, kerana tapir salah satu spesies yang terancam. Okey, dan tekanan yang diterima selain daripada habitatnya yang telah pun terganggu, dia juga terkesan oleh akibat pemburuan, diancam pemburuan. Tapi sebenarnya tapir ini bukanlah haiwan yang diburu khusus untuk apa-apa tujuan seperti macam harimau ke gajah. Dia sebenarnya menjadi mangsa aktiviti pemburuan, terutama sekali aktiviti pemburuan menggunakan jerat. Dan banyak kes-kes yang kita dapati ataupun kita rekodkan tapir yang terkena jerat, dan ini sebenarnya jadi masalah kepada tapir itu sendiri. Kita selalunya apabila kita menerima laporan atau aduan, kita pergi ke kawasan tempat dan kita bawa ke pusat rehabilitasi, dan kita melihat bahawa biasanya kaki dia yang terkena jerat tu masih ada lagi kesan-kesan jerat tadi, dan perlu kita keluarkanlah jerat tadi pada kaki dia. Kalau tidak, dia akan berterusan begitu. Dan setengahnya kita dapat lihat ada kes yang sehingga kaki dia kudung ataupun amputated, kan, dia putus kaki dia. Jadi ini sebenarnya jerat tu berbahaya, dan kita haraplah masyarakat ataupun orang ramai sedarlah bahawa tapir ini sebenarnya terdedah kepada ancaman pemburuan disebabkan oleh jerat tadi. Okey, dan kalau kita lihat gambar tu tapir yang telah diselamatkan daripada kawasan di satu tempat di Negeri Sembilan dan dibawa ke pusat penyelamat, dan kita yang ini telah pun dirawat dan telah dikeluarkan jerat itu daripada kaki dia. Tapi kesan dia tu, kalau kita lihat kesan dia tu sangat menyedihkanlah, menyebabkan dia sukar untuk mengawan, sukar untuk menjadi, kalau di dalam hutan semula jadi dia sukar nak mengambil makanan sebab kesakitan tadi, kan. Jadi ini kita Jabatan Perhilitan dari segi usaha pemeliharaan, kita cuba melindungi dengan kita buat operasi penghapusan jerat lah. Kita ada inisiatif untuk membuat rondaan dan juga membuat kawalan terhadap habitat supaya bebas daripada aktiviti pemburuan. Okay. Ya, dan mungkin petani-petani yang merasakan bahawa tapir ini sebenarnya menceroboh ke kawasan mereka, memasang jerangkap ni untuk menjauhkan tapir daripada kawasan-kawasan mereka. Tapi apakah nasihat yang boleh Perhilitan berikan kepada manusia yang rasa tercabar dengan kehadiran tapir yang tadi sampai masuk rumah? Okey, sebenarnya kalau nak ikutkan, tapir ni bukanlah haiwan yang mengancam
manusia seperti spesies yang lain seperti harimau ataupun gajah kan. Sebenarnya dia cuba mengelak daripada manusia, tapi kerana dia tersesat atau tersasar daripada habitat dia, jadi dia memasuki kawasan pertanian. Walaupun ada kes-kes dia merosakkan tanaman seperti tumbuhan yang masih kecil, tumbuhan pokok getah contohnya, ada laporan kita terima dia merosakkan pokok-pokok getah. Tetapi ini bukanlah satu yang besar, bukan satu yang yang dalam skala yang besar, kan. Dan dia juga tidaklah cuba makan ataupun menggigit manusia kan. Jadi sebenarnya dia haiwan boleh dikatakan sebenarnya haiwan pemalu jugalah. Yeah. Sebab tu di dalam hutan tu dia tidak begitu agresif lah. Dia bukan satu haiwan yang agresif. Dan kita sebenarnya harap orang ramai tidaklah cuba untuk mengganggu dia. Yeah. Walaupun dia memasuki kawasan premis ataupun ke kawasan kediaman, tapi janganlah cuba untuk membunuh ataupun cuba untuk mencederakan dia. Yeah. Dan kita di Jabatan Penelitian selalulah kita berusaha kalau ada aduan daripada orang awam berkaitan dengan kehadiran tapir menjadi konflik tu, kita akan selalu kita akan buat pemantauan lah. Baik. Sehinggalah dia selesai. Dan kalau dia tidak boleh selesai, contohnya kalau dia berada di suatu tempat yang lama kawasan tu dan menimbulkan keresahan pada penduduk, kita akan pindahkan dia. Baik. Itulah dia sedikit penerangan untuk anda para penonton Sahabat Malaysia pagi ini berkaitan dengan tapir dan juga bagaimana kita sebagai manusia boleh menjalankan tanggungjawab untuk memastikan bahawa spesies ini terus ada dalam ekosistem kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Perhelitaun di atas segala usaha yang dijalankan untuk memastikan tapir ini terus berada di dalam hutan-hutan Malaysia.